نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat menyeberangi Ramadan al-Mubarak, dapat kita syahadah takwa daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kegiatan kita di bulan Ramadan kita tunai penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala bittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu bawalah bekalan takwa kita itu kepada habis nafas kita di atas dunia ini hingga keluar kita daripada dunia ini dengan kita bertakwa kepada Allah SWT. Janganlah kita tinggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selaku manusia hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini lil insan safaran. Bagi manusia itu mempunyai dua perjalanan dalam hidup kita, safarun fid dunya wa safarun minad dunya. Kita musafir, perjalanan kita di dalam dunia ini, การเดินทางของเราในโลกแห่งนี้และก็การเดินทางของเราซาฟารุนมินัดดุนยา การเดินทางของเราออกจากโลกนี้ perjalanan kita, musafir kita keluar daripada dunia ini. Kedua-dua itu perlu kepada zat, bekalan ataupun sebiang, ahan สำหรับเรา. Jadi nak ayat kata dalam dunia pun kita perlu kepada bekalan untuk kita guna di atas dunia ini selaku manusia mempunyai jasad yang Allah kurniakan kepada kita. Perlu kepada makanan, perlu kepada minumnya, perlu kepada oksigen untuk kita bernapas harian kita, dan perlu kepada duit pitih, harta benda untuk kita pakai guna di atas dunia ini, dan lain-lain lagi keperluan hidup kita di atas dunia ini. Yang kedua pula, kita safarun minad dunya, kita musafir ataupun perjalanan kita keluar daripada dunia ini perlu kepada bekalan yang lebih penting daripada itu lagi. Perlu kita ความสำคัญเสบียงที่เราจะเอาเสบียงนั้นไปใช้ในเมื่อเราออกจากโลกนี้ไปแล้วนี่สำคัญที่สุด. Kedua-dua ni perlu, seperti ma'rifatullah, kenal Allah SWT, siapa Allah, yang kita patut mesti menyembah wahdahu la syarikalah, mana kita tidak syirik dengan yang lain.
dalam tingkah laku hidup kita di atas dunia ini. Taqwa Allah, takut akan Allah SWT, mahabbatullah, kasih sayang kepada Allah SWT. Memang kita rasa orang panggil malu kepada Allah, taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada wakil atau rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua itu bekalan untuk kita membawa untuk hari akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Allah SWT mengatakan sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah SWT. Sebab itu sediakanlah takwa itu sebagai bekalan untuk kamu menemui Allah SWT di hari akhirat nanti. Dengan sebab itu Allah SWT mengeluarkan kita daripada rahim ibu kita, daripada perut ibu kita, bukanlah untuk kita guna cara hidup seperti binatang di atas dunia ini. Hanya boleh makan, boleh minum, boleh memuaskan hawa nafsu kita, boleh tidur dan sebagainya. Itu sekadar itu orang panggil cara hidup kebinatangan. Tapi yang kita lebih perlu daripada itu lagi, kita mesti hidup. Allah mengeluarkan kita daripada perut ibu itu untuk kita mencari bekalan supaya kita guna pakai di hari akhirat nanti. เพื่อเราจะใช้เสบียงของเรานี่ในวันที่เราจากโลกนี้ไปอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ karena Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita bekalan di atas dunia ini hanya 1% daripada 100, hanya 1%. Tapi hari akhirat esok kita akan cedak mencari bekalan supaya dapat 99%. 99% ที่เราจะได้รับ bekalan kita di hari akhirat nanti, nikmat Allah SWT di hari akhirat nanti. Sebab itulah dunia ini Allah SWT beri bekalan pada kita, yukhallisukum min adzabin hayyinin munqati'in. Yang Allah SWT bagi bekalan untuk dunia ni sekadar orang panggil wihila azab yang sedikit saja, yang mudah-mudah saja, dan juga munqati'in, dan putus, tidak orang panggil kekal abadi dunia ni. Kalau kita lapar sementara waktu, lapar sekadar tak dapat nak makan, sama ada Tuhan larang kita makan waktu siang hari bila kita siam, sama ada Tuhan larang kita minum waktu siang hari kerana kita siam, kerana kita puasa. Bila kita buka puasa, habislah lapar tu. Orang lapar satu azab yang mudah-mudah orang panggil, rasa susah hati, rasa dan sebagainya. Bila kita boleh makan, senang hati kita, boleh minum, senang hati kita, hilang dahaga dan sebagainya. Bila kita sakit sementara waktu, Allah SWT menyembuhkan sakit kita, beri ubat dan sebagainya sepatutnya bagi kita. Habislah azab kita atas dunia ni. Mana azab tu panggil min azabin hayyinin munqati'in, sementara waktu. Tapi kalau kita dapat bekalan akhirat saat itu, yukhallisukum, yang dapat melepaskan kamu min azabin daimin alimin, daripada azab yang sangat pedih dan juga lama masa dia. Daimin ni makna khalidina fiha, alimin yang orang panggil yang kita saat ni susah. Bila kita lepas pada azab Allah SWT di akhirat, lepas kita daripada azab yang selama-lamanya, dapat syurga Allah SWT kekal abadi dalamnya. Wa man zuzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bila kita dapat melepaskan kita, jauhkan kita, memerdekakan kita daripada api neraka, kita dibawa oleh Allah SWT kepada syurga Allah SWT, itu adalah kemenangan yang kita khalidina fiha, kekal dalamnya, tidak akan azab selama-lamanya. Itu nak melepaskan kita daripada azab yang sangat pedih dan juga lama masa dia. Bekalan kita untuk akhirat. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala selalu mencerita pada kita, royak pada kita, suruh kita sediakan untuk akhirat lebih banyak pada dunia ni. Sebab kita duduk atas dunia sebagai mazra'atul lil akhirah. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah, ataupun ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat tanaman untuk hari akhirat esok.
yang kita akan dapat daripadanya. Sebab itulah ketakwaan kita di atas dunia ini adalah suatu perkara penting. Sebab bila kita mati esok, semua takut pada Allah. Tak ada orang tak takut pada Allah. Bila kita mati esok, semua kita yakin kepada Allah SWT. Tak ada orang tak yakin dengan Allah. Cuba kita tinjau pada satu ayat daripada Allah SWT. Tuhan ayat pada kita, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kamu ketika manusia tengok orang saat itu duduk tunduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, walau tara idil mujrimun, fok yang berdosa, orang ada kesilapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pu titik kadi ke Allah Subhanahu Wa Taala nan kisur usahum inda rabbihim. Dia duduk orang panggil kisur usihim inda rabbihim. Dia sebagai panggil duduk mokoh di depan Allah SWT, tunduk dia depan Allah SWT. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Mari dia minta pada Allah SWT, ya Allah, kami nampak dah, kami dengar dah. Mintalah kami kembali kepada dunia semula, na'man salihan inna muqinun. Kami nak beramal sebagai amal salih dah, kami dah yakin. Ayat atas semua manusia bila sudah meninggal dunia depan Allah SWT pakai yakin belaka. Tak perlu dah kita raya kena takut hari akhirat. Tapi hak suruh kita takut, suruh kita yakin ialah dalam dunia Allah SWT ini. Al-an nahnu muqinun. Sekarang ini kami dah yakin. Nattaqillah. Kita takut akan Allah SWT. Nak raya katanya learning kita takut pada Allah. Learning kita yakin pada Allah SWT. Maulah kita dapat kejayaan di atas dunia ini. Sebab itulah Allah SWT royak sangat-sangat pada kita, pesan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah SWT pesan kepada kita, amare kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. So kita cedak mencari bekalan untuk hari akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita hidup di atas dunia Allah SWT ini. Kita nak cari bekalan untuk akhirat, kita masih hidup di atas dunia Allah SWT ini. Kita mencari benda halal. Wala tansa nasibaka minad dunya. Habuan kamu atas dunia ni benda halal. Bukanlah hidup kita atas dunia ni kita cari benda yang haram. Seperti orang bukan Islam, ghair muslimin, bukan orang Islam saat itu, dia cari tak kira atas dunia ni halal haram, dia tak kira. Mai soncai sini halal luar haram, kau au thang nan, kin thang nan, rap thang nan, semua ambil belaka. Itu orang panggil bukan cara hidup hak Islam. Allah SWT kata wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa, jangan kamu terlupa habuan kamu atas dunia, benda halal atas dunia, jangan kamu terlupa. Boleh kita cedak ambil benda halal, asalkan benda halal atas dunia ni boleh kita ambil pakai atas dunia ni untuk hari akhirat juga, mazra'atal lil akhirah. Dengan niat ikhlas kita kepada Allah SWT, dengan bittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kita dapat hasil daripada perbuatan kita atas dunia ni, nasib habuan kita dunia ni kita pakai guna, kita terima dia untuk hari akhirat juga. Bukan untuk dunia. Bukan kita kerja ni dunia di dunia, bukan kita mengaji kerana dunia, bukan kita kerja kerana dunia. Kita kerja semulil akhirah, dapat thawab, dapat pahala daripada Allah SWT dah hari akhirat nanti kita akan ambil daripadanya. Sebab itulah ayat ni berkaitan dengan Qarun. Sebenarnya ayat ni ia kaitan dengan Qarun, tapi boleh pakai semua segala manusia. Sebab Qarun ni dia orang panggil sepupu Nabi Musa, bukan jauh Bani Israel. Min qaumi Musa, Qarun ni daripada kaum Nabi Musa. Tuhan tak sebut kata Qarun daripada Bani Israel sebab nampak jauh sangat Bani Israel. Tapi daripada kaum Musa ni dia sepupu je. Anak bagi pak saudara dia. Qarun ni bukan jauh dengan Nabi Musa. Bila dia nampak dia kaya, Tuhan hantar Nabi Musa suruh dia keluar zakat. Zakat zaman itu bukannya banyak. Dapat 1000 dinar, 1 dinar yang keluar zakat. Pera kambing, orang panggil 1000 ekor kambing, seekor kambing yang kena keluar zakat. Pada zaman itu bukan songcut
5% dak lah. Nah, orang panggil neng nai neng pan. Neng nai neng pan sikit sangat lah. Kita lain 2,5% zaman Korun, zaman Nabi Musa ni syariah dia 1 dalam 1,000. Ada duit 1,000 kop keluar sekop. Nah, ada duit apa panggil 100 juta. Nah, 1,000 juta, sejuta ni. Nah, apa panggil keluar daripada 1,000 kop itulah. Nah, sejuta, 1,000 kop. Nah, dia nak ayat katanya itu syariat zaman Nabi Musa, tapi tak boleh keluar juga zakat. Nak ayat tahu orang nak keluar zakat ni banyak sikit dia tak kira. Kalau tak saya keluar zakat sikit dia tak keluar. Atau tak kira banyak. Nah, kalau orang nak keluar zakat banyak dia boleh keluar. Sebab tu di atas diri manusia taat patuh pada Allah, takut pada Allah setara mana. Sebab itulah Allah SWT ayat kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu terlupa habuan halal kamu lah dunia ni. Kita bercampur panggil harta zakat dengan harta kita ni supaya kita makan benda haram masuk dalam tubuh badan kita. Sebab tu jangan campur harta zakat dengan harta bersih kita. Zakat ni sebagai daki daripada harta kita. Kita campur benda cemar daki masuk dalam panggil dalam harta kita saat ni itu haram. Masuk benda haram lah. Masuk benda haram campur aduk dalam benda haram benda halal ni. Nah, kita supaya kita makan benda haram dah. Supaya kita air segelas campur dengan najis. Air segelas campur dengan panggil tahid misalnya umpamanya. Nah, supaya kita tak makan benda haram. Sebab tu jangan campur benda tu. Sebab tu zakat-zakat ni benda yang daki daripada harta orang kaya. Sebab tu orang kaya sama kaya nak makan tak boleh, tak benar makan zakat. Nabi tak boleh makan zakat. Sebab tu daki daripada harta manusia. Nabi tak boleh makan zakat. Orang darurah yang boleh makan zakat. Asnaf yang lapar tu kerana dia darurah, kerana sangat miskin, sangat fakir boleh makan zakat. Karena dia orang panggil Ibnu Sabil, nah dia mari tempat kita tidak ada harta untuk nak guna, boleh makan zakat. Nah, orang musafir itulah lebih kurang di antaranya. Sebab itulah kita kena pakat jaga diri kita masing-masing, jangan campur benda makanan kita lah hidup kita habual pada benda haram, jangan. Wala tansa nasibaka minad dunya ini mesti kita kena guna orang panggil benda halal saja, habual halal ya untuk kita ambil atas dunia ni. Lain pada tu tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qala hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Usikum wa iyyakum taqullaha azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita selaku orang mukmin dan manusia semua itu supaya kita turut apa yang turun oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Allah SWT royak dalam Al-Quran, suruh Nabi itu panggil manusia, wa idza qila lahum, apabila dikata kepada mereka itu manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma anzalallah, ikutkan olehmu apa yang Allah SWT bawa turun mari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dalam Islam ni dia tak panggil manusia suruh ikut ya tu ikut ya ni, tak.
Sebab manusia semua ada kesilapan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang dibersih oleh Allah SWT sebagai orang maksum. Orang tidak ada dosa walaupun sedikit. Kalau Nabi buat silap sikit, Tuhan tegah dah. Orang boleh tahu kata ni satu kesilapan Nabi, Tuhan tegah dia, tak boleh turut tu. Nah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau Nabi tidak padu, tidak peduli pada orang yang mata buta sebagai sepupu bagi isteri dia Khadijah. Nah, bagi pupu Khadijah. Nabi wasa tak ada apa, ada pelik apa lah. Hidup padu pada orang pembesar-pembesar Quraisy pada ketika tu. Paling belakang pada Abdullah bin Ibnu Maktum. Nah, seorang sahabat Nabi yang mata tak nampak. Nah, kemudian Allah tegah dalam Quran kata tak boleh buat belah tu. Kecil hati dia. Dia orang yang lemah. Orang mata tak nampak dah, orang cedera. Bila Nabi tak pada ke dia buat sekecil hati. Nabi tak tahulah hati dia, tapi Allah mengetahui hati orang pergi jumpa dengan Nabi. Lalu Allah tegah dalam Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa kamu masih muka tak ada paling ke dia orang yang mata tak nampak pergi cari kamu. Nah, ayat kesilapan Nabi sebanyak doi mai tangcai. Kesilapan Nabi ada doi mai tangcai, tidak sengaja nak buat belah tu. Tuhan tegah dah. Nah, kata Nabi bersih 100%, tidak ada kesilapan walau sedikit. Tapi Allah SWT walau bagaimanapun suruh panggil manusia ittabi'u ma anzalallah. Turutkan olehmu, ikutkan olehmu akan apa yang Tuhan bawa turun catat dalam Al-Quranul Karim. Turut Quran. Bukan suruh turun manusia. Kalau turut datuk tu, turut datuk ni, tok guru tu, tok guru ni, dia ada kesilapan. Nah, bukan dia betul 100%, sebab tak boleh ta'assub kepada dia. Tengok turut kalau dia serupa dengan Quran boleh kita pakai guna. Tak serupa dengan Quran tak boleh kita pakai. Kalau dia alim setara mana sekalipun. Kalau dia kita nampak molek setara mana sekalipun. Dalam Islam dia suruh pada tu. Nah, jelas-jelas. Sebab itulah Allah SWT kata qalu, berkata mereka itu fok musyrikin, dia kata bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami cari dah, kami duduk baca dah, duduk cari dah, tamkan wicai reproy lah apa yang dibawa oleh tok nenek moyang kami nak pakai tu. Nenek moyang kami walah mana kami nak pakai tu. Ma wajadna di sini makna dia panggil lepas daripada siasah pada ngaji, bukan turut buta tuling tak mengaji, yang mengaji juga, tapi mengaji ajaran yang tak betul dengan Al-Quranul Karim. Nak ayat kata ma wajadna alaihi aba'ana ni. Kalimah wajad ni makna dia panggil pun kan wicai. Mari dah wicai dia proy lah, tapi kan wicai dia tak kena dengan saluran yang diatur oleh al-Islam, oleh agama Allah SWT. Cara mengaji tak kena dengan cara laksud hak Islam. Kami nak turut juga dia kata. Sebab itulah Allah SWT ayat kata, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Nak turut juga. Kalau mu nampak nenek moyang kamu duk turut, setan turun pada neraka, mu nak turut juga. Mana ya jalan dunia ni, jalan mengaji ada jalan hak Tuhan, jalan hak syaitan. Ngaji belaka. Hak syaitan kena mengaji juga jalan dia. Hak Tuhan pun kena ngaji. Pilih ngaji hak Tuhan, tinggal hak syaitan. Boleh pilih ngaji hak syaitan, tinggal hak Tuhan. Kamu nampak nenek moyang kamu duk jalan turut setan turun neraka, adakah kamu nak ikut dia? Tuhan tanya kepada manusia. Sebab tu kita kena belajar wiada molek supaya kita dapat orang panggil bekalan untuk hari akhirat esok. Mesti kita menjadi orang muhsinin, orang yang baik di sisi Allah SWT. Supaya dapat bekalan yang sebenar. Setiap orang panggil langkah kehidupan kita, ibadat pun kena betul dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui pia-pia tak kira lah, melalui tok guru mana tak kira, asalkan benda ni daripada Allah dan Rasul, kita guna pakai dia. Itu jalan yang betul cara beribadat kita kepada Allah SWT. Muamalah dengan keluarga kita, muamalah dengan saudara kita, dengan masyarakat dan sebagainya kena betul dengan cara yang diatur oleh Allah SWT. Dan siasah kita pun dimakan juga, cara politik kita pun dimakan juga. Sebab itulah saya terbaca satu makalah daripada penjajah Eropah pada zaman dulu.
dia menjajah negeri Arab pada zaman dulu, negeri Islam. Bila dia nak keluar daripada, nak beri balik negeri pada orang yang dia jajah, dia buatlah mana? Dia nak tosop, nak uji. Dia ambil orang panggil satu topi dia duk pakai ni, letak di atas jendela pintu natal tu, tak boleh tinggi. Kemudian dia kata ada hadiah di bawah topi tu, kamu usaha ambil lah. Lepas pada orang duk wah penjajah tu, di kalangan orang Arab dan sebagainya, dia pakat berebu ambil orang ni nak ambil, orang ni heret kaki tu, orang ni nak ambil, orang ni heret kaki. Tak ada dia boleh ambil sarih habuk pakat heret kaki tu kan. Dia tengok beberapa jam, dia uji, dia kata pada berhenti. Dia ambil tukar dia, ambil topi tu waktu turun mari. Dia kata tak ada gapo kali ni. Kalau topi dia tak ada gapo habuk kali, aku lolok pada kamu, nak tengok buat kamu boleh satu ke tak. Berapa jam lama mana mu tak boleh nak satu, tak boleh nak tak jaya cara hidup kamu. Mana aku nak lepas mu dalam keadaan tak jaya belah ni. Kalau buat aku, dia kata orang suruh ambil satu perkara yang penting benda tu, kami musyarak dengan puak-puak kami semua ni nak hatawa KPO orang yang paling patut sesuai untuk nak khabar ambil orang ni, orang paling gagah, orang amanah nak pergi ambil benda ni. Nah, lepas tu nak hantar yang ni pakai sokong dia, pakai bukan heret tu kan, tak pakai akik dia naik boleh ambil, bila dia ambil hadiah di bawah topi saat ni tu, pakai mari bagi buat kita, pakai senang belaka buat kita. Itu satu kejayaan yang dia buat. Tapi kita selama mana fuak-fuak kita pada makian juga. Kenapa kena naik pakai heret? Mah mana bila nak berjaya? Kita tak boleh bersatu dalam masyarakat kita. Nah, kita nampak naik kita heret. Tak ada pakat buat kita, pakat hatta orang paling layak sekali untuk naik ambil benar sana, untuk orang panggil nak menyenangkan masyarakat kita. Tu nak ayat kata cara dia lepas orang bawah penjajah ada kadang belah tu, sebab tu negara Arab sekalian ni tu musuh semua. Gubuk kuasa musuh semua. Tak ada senang buat dia. Cuba tengok. Belah ni sudah. Nah, kita nampak belah ni sudah. Belah mana pergi dalam merang dia, gubuk kuasa pakai gapo dak. Nah, kita boleh perhati cara hidup mereka itu. Kita pada makian tak jauh daripada tu juga. Sebab itulah orang panggil kita ni wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita orang Islam kena jaga. Pakat pegang dengan talian Allah. Nah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Jangan yang kita nak pilih orang panggil habal. Mana orang panggil kalau kita naik bukit umpamanya. Di bukit gunung tinggi ni dia ada tali tu, maksud kita gantung khabar naik bukit. Memang kita kena cari tali yang paling kukuh sekali supaya lam fisamalah, supaya kita tidak boleh berpisah, tak putus tali tu. Boleh kita khabar naik sampai puncak bukit. Kalau kita pilih tali hak pasal apa-apa, pegang 2-3 kali jatuh turun kita. Sebab tu kena pegang dengan apa yang diwahyu oleh Allah SWT kepada kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan sebab itulah kita dalam hidup dunia ni, wala tansa nasibaka minad dunya ni, jangan kita orang panggil duduk wasa nak makan benda haram walaupun sikit tak sah. Sikit banyak tak kira, asal benda haram kita kena buat tahu pada diri kita. Jangan kita ambil sama sekali. Ambil duit haram jangan sama sekali. Walaupun 100, 200, 1000, 2000 jangan. Nah, jangan kita campur aduk dalam diri kita, ada keluarga kita, masyarakat kita dengan benda haram masuk dalam tubuh badan kita. Nak jauh pada benda tu. Tak ada kenyal benda tu. Nah, haram tak ada buat bagi kita kaya, tak ada buat bagi kita kenyal. Nah, kita kena pakat jaga situ. Sebablah, dalam politik satu perkara yang penting, kita kena faham juga. Hidup kita kena faham juga politik. Sebab politik ni satu pagar dalam agama. Pagar dalam agama kita. Wa man lam yaghzu yughza. Wa man lam yad'u yud'a. Siapa yang tidak usaha nak orang panggil perang ataupun nak usaha nak jaga orang panggil Islam saat itu, Islam akan diserang. Siapa orang panggil tidak nak dakwah pada agama Allah, kita didakwah. Sebab itulah kita kena pakat jaga situ. Kena usaha sebanyak mungkin dalam orang panggil menjaga agama kita sampai kepada diri kita mati. Jaga agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Sebab itulah dalam orang panggil pilih raya kita saat itu, kita kena cari pilih parti dan juga wakil yang munasabah sekali, yang sesuai sekali untuk nak membangunkan Islam kita, membangunkan masyarakat kita. Sebab tu kena tengok malaklah kita, satu amanah yang Tuhan bagi pada kita, kita pilih sebagai kerja halal.
Jangan kita kejar benda haram. Sebab tidak ada faedah dalam hidup kita dunia dan juga akhirat. Sebab itulah kita pakat jaga diri kita masing-masing daripada mengawal kita dan juga anak cucu kita daripada bercampur aduk dengan benda haram. Kita pakat amal benda halal daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.